Apa hukum air penerang hati? Ustaz, buat ayat sikit Ustaz. Anak saya ni malas sembahyang. Oh, dia komplain biasa. Saya pun kata bisik, anak saya pun. Anak kita pun. Mana ada anak keluar-keluar terus wali Allah. Anak wali Allah. Tak ada. Samalah macam kita pun, Dr. Jenia pun. Kita merangkak, bangun, belajar, berubah sedikit demi sedikit. Anak-anak kita pun seperti kita juga. Cuma kita jangan berputus asa. Jangan kecewa. Terus mendidik, terus menegur. Dan kalau boleh, jangan ada kekerasan. Jangan mudah guna rotan. Jangan mudah guna rotan. Jangan mudah memukul. Kekerasan cuba elak. Sebab hadis sahih mengatakan, Nabi SAW mengatakan, tidaklah kelembutan memasuki sesuatu, melainkan mencantikkan sesuatu itu. Hadis sahih. Itu mafhum hadis. Tidaklah kelembutan memasuki sesuatu, melainkan ia mencantikkan sesuatu itu. Maka bila kita aplikasi dalam konteks pendidikan anak, kita lembut mendidik anak, maka dia mencantikkan pendidikan terhadap anak itu. Bila anak sentiasa dipukul, silap sikit pukul, maka dia tak mencantikkan tarbiyah. Sebab itu kalau kita perpanjangkan macam contoh cunti sekolah, tuan-tuan perempuan nak hantar anak untuk kamp ibadah dan sebagainya, tolong halusi dulu. Jangan mudah, jangan terpa. Oh, ini kemah ibadah, jangan terus hantar. Kadang-kadang ia cantik pada tulisan saja, kempennya saja. Saya 8 orang anak hantar ke kamp-kamp ibadah. Setiap kali hantar, anak tak nak pergi dah. Pada mana-mana kamp selepas itu. Tak nak pergi, tobat, tak nak pergi. Dan saya bukan jenis paksa anak. Dia tak mau, okey. Tapi dia kena buat. Dia ada gantian. Bukan relax. Oh, tak. Ada gantian bagimu. Ada benda lain kamu kena pergi. Tapi camp tak nak pergi. Saya pun kaji. Yang saya kaji itu, kadang-kadang kita hantar sebab apa? Yang camp itu dibawa oleh selebriti terkenal. Itu yang menggoda kita. Ustaz ni terkenal, selebriti lah. Siapa tak kenal dia? Ceramah tu dia berasap. Masya Allah. Selebriti, glamour, buat camp ibadah. Oh, Father is willing to pay for you to go there. Kita pun bayang. Oh, tu dia bagi resip. Tapi selebriti ni baru kita sedar. Memang dia punya camp. Tapi dia datang masa bila? Masa perasmian dan penutupan. Datang tu dia. Kita kena mendidik anak. Wah, kita dengar. Naik bulu rumah. Lepas tu dia menghilang. Entah ke mana. Dia pun sibuk bagi ceramah, glamour. Tinggal siapa? Tinggal ni budak-budak duk kendalikan. Haru biru sungguh. Satu yang saya tak berkenan sangat, satu camp itu, jenis hukum ini, cepat sangat menghukum. Camp tak boleh begitu. Silap sikit hukum. Contoh subuh, bangun subuh. Okey, semua kena bangun beratur pukul 5:30. Adalah budak yang lihat sedikit, nak buat macam mana. Kan jumpa geng, sembang sampai tengah malam. Kan? Tutup lampu pun dia sembang lagi. Kita ingat tutup lampu dia lena. Tak. Tutup lampu maksudnya gelap. Tapi dalam gelap boleh sembang. Sembang cerita macam-macam. Tidur lewat, bangun lewat. Terus kena ketuk ke tampi. Ya Allah. Budak ini sedang remaja kan. Tiba-tiba silap sikit depan orang, kena ketuk ke tampi. Tak nak pergi dah. Bila saya pun dapat tahu, memang ayah tak mahu hantar dah. Nama glamour saya tak percaya dah. Selebriti ke buat camp, sorry lah, ayah takkan hantar dah. Tapi kamu ada kerja lain kena buat. Jadi sampai sekarang saya tak hantar pergi mana-mana camp. Tak pergi. Pergilah ikut kursus-kursus yang lebih objektif daripada camp-camp umum ini yang kita tak tahulah,
yang akan kenali itu budak mana yang akan kenalikan dengan style mereka ketuk ketampi, bawa rotan, pukul yang tak bangun, tutak. Anak-anak muda tak boleh tahan benda tu, tambah budak-budak sekarang. Baru jumpa you 2-3 hari kena rotan dah. Aku hidup dengan bapa aku bertahun-tahun tak pernah dia rotan. Pi camp kamu 3 hari, tiap hari kena rotan. Dengan bapa aku tak pernah ketuk ketampi dengan dia, dengan kamu kena ketuk ketampi 3 kali. Termasuk anak saya pun kena ketuk ketampi. Budak nakal, ada geng pula, nakal lah sikit, ketuk ketampi. Tak maaf, tobat tak orang pergi dah. Ingat tobat nasuhah apa? Tobat tak orang pergi camp. Jadi, okey, ayah setuju. Maka saya nasihat pada tuan-tuan dan perempuan, nak hantar pergi camp, nama selebriti, jangan terus percaya. Riki dulu. Takut anak itu kecewa, terus benci agama. Jangan sampai begitu. Saya takut itu, sampai dia benci agama tu saya bimbang. InsyaAllah ya. Jadi hati-hati, bukan tak boleh. Hati-hati. Sebab kelembutan itu penting. Air penerang hati. Boleh. Tapi cuma saya teringat sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat Abdullah ibn Abbas ini ketika baginda Nabi wafat, berapa umur sahabat yang terkenal ini? Yang dikenali dalam kitab-kitab sebagai turjumanul Quran, penterjemah Quran. Setiap ayat dia faham tujuannya. Setiap ayat. Jangan main-main dengan sahabat ini radhiyallahu anhuma. Sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, setiap ayat dia faham tujuan, tafsiran setiap ayat. Jadi ketika baginda wafat alaihi salatu wassalam, sahabat Abdullah ibn Abbas baru berumur 13 tahun. Muda terang-tantang. Baginda wafat, beliau berumur 13 tahun. Ketika baginda masih hidup, mesti lagi muda. Tapi punya cinta pada Quran. Tuan-tuan nak tanya, perempuan nak tanya, bagaimana Nabi mendidik sahabat seperti ini? Ya Allah, saya kaji tengok tak ada sekali pun Nabi bagi air botol kepada sahabat ini. Tak ada riwayat. Ya sahabat Abdullah bin Abbas, semalam aku tahajud, aku jampi untukmu. Minum dengan bismillah dan selawat Nabi, insya-Allah terang hatimu. Tak dengar cerita itu. Yang hadis yang popular apa dia? Nabi berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan kefahaman pada dia, Abdullah ibn Abbas, dan beri dia faham takwil. Tak ada bagi air, tak ada. Air penerang hati tak ada langsung riwayat. Kemudian kita rasa cukup dengan doa. Doa Nabi SAW. Macam kita sekarang ambil sikap, Ustaz doa sikit ke anak saya. Kemudian ni Ustaz, saya bawa air botol mineral besar sekali. Okey, boleh. Saya nak bagi tahu boleh. Tapi nak kena faham dari nas dulu. Boleh. Ustaz pun baca bersembuh ayat lah, puang tutup. InsyaAllah. Sikap mak bapak yang saya faham, dia rasa memadai dah dengan itu. Budak tu pun minum, Allahumma barik lana punya minum. Tapi duk bodoh juga. Duk bodoh sampai ketua. Sebab apa? Sebab dia rasa cukup dengan air botol jampi oleh tu imam dan ustaz dan Dr. Daniel. Kemudian dia tak susuli dengan usaha. Berbeza dengan sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Didoa oleh Nabi alaihi salatu wasallam sendiri, Rasulullah. Tetapi Nabi rangsang sahabat untuk berusaha. Tak cukup dengan doa, kamu kena berusaha. Maka lebih kurang 30 bulan dia ikut Nabi belajar. Tak cukup dengan itu, baginda alaihi salatu wasallam wafat. Riwayat sahih menceritakan sahabat Abdullah bin Abbas berguru pula dengan Umar Al-Khattab. Ada hadis yang mungkin beliau tak sempat dengar. Berguru pula dengan ramai sahabat yang lain. Punya berusaha, pergi ketuk pintu, pergi ketuk pintu. Padahal beliau boleh berkata, Nabi doa untuk aku lah, you all dapat apa? Aku doa Nabi, makbul. Tapi dia faham, doa itu mesti ada susulan dari penjurunya, usaha dari penjurunya, ikhtiar tanpa henti. Jadi cantik. Jadi ulama besar sungguh, radhiyallahu an. Jadi apa yang penting doa. Jadi kalau orang minta kita doa, tak apa, kita doa. InsyaAllah tolong doa untuk anak saya. Kita doalah kebaikan untuk anak dia, bagus. Nak minta air botol, boleh.
Tapi bila bagi air botol, kena beritahu kat budak tu, cek, duk Ustaz. Air botol ni, dia air botol tau. Bagi dia faham. Air botol ni, air botol. Nama freezer. Dia air botol freezer. Kalau cek minum air botol ni, cek tak buat homework, cek duk kira kejap Pokemon, cek duk kira drama Pak Jibung, cek cuma dapat air botol. Ilmu cek tak dapat. Saya selalu bagi tahu ke budak tu depan mak dia lah. Mak dia pun muka merah. Dan puan didik anak, insyaAllah tak cukup dengan air botol ni, tak cukup. Dia okey, tapi kena faham betul. Yang lebih penting ialah pendidikan yang berterusan, insyaAllah.